Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Okey, bersama saya hari ini Zaid Hamidi Pro BSN. Okey, hari ini saya nak bincangkan satu topik yang sangat menarik. Saya nak bagi tips cara untuk anda buat protection takaful. Okey, sebab sekarang ni kita tahu keperluan untuk mempunyai medical card adalah keperluan utama, benda yang penting. Sebabnya kenaikan harga kos perubatan. Mungkin kedua disebabkan kapasiti hospital kerajaan yang sangat pack. Dan ketiga, ia adalah salah satu daripada perancangan keuangan. Dalam financial planning kita, kalau ikutkan dalam piramid keuangan, satu portion yang kena ada adalah bahagian perlindungan. Bermaksud mempunyai takaful ini boleh melindungi keuangan anda di saat musibah melanda. Jadi beberapa tips yang saya nak share, ada 4 je. Okey. Tips pertama untuk memudahkan anda untuk buat perlindungan takaful ni adalah buat masa muda. Kenapa kena ambil masa muda? Okey. Harga ini bergantung kepada umur, risiko pekerjaan, jantina dan status merokok. Jadi, kalau kita ambil pada umur yang muda, harga dia akan jadi lebih murah. Jadi korang nak bayar murah ke nak bayar mahal? So that's why jangan bertangguh. Especially kalau macam umur-umur bayi-bayi umur 20-an ini, caruman adalah lebih murah berbanding kalau kita nak start pada umur 40. Pada umur 40, umur dah meningkat, risiko penyakit pun dah ada, harga pun akan jadi lagi mahal. Jadi tips pertama simple, ambil pada umur yang muda supaya caruman kita murah. Okey, tips yang kedua, ambil waktu sihat. Kenapa kena ambil waktu sihat ni sebenarnya? Supaya semua cover. Okey. Syarikat takaful ni simple saja. Kita tak cover sakit yang dah sedia ada. So let's say lah, kalau kita nak bertangguh, nak bertangguh sehinggalah datang sakit. Kebanyakan orang dia trigger untuk ambil perlindungan takaful ni bila dah sakit. Contohnya bila tiba-tiba dah kena sakit aksiden. Ramai kawan-kawan saya yang bila dah berlaku aksiden barulah kontak saya nak ambil medical card. Tapi tak boleh lah. Sebabnya syarat dia kita tak cover sakit yang dah sedia ada. Jadi sebelum kita ada sakit-sakit berat macam kencing manis, sakit-sakit kronik, better apply dulu. Sebab once dah ada, memang tak boleh buat dah medical card ini. Mungkin buat masa ni kita reject takaful, kita reject medical card. Tapi percayalah, once bila dah sakit, takaful pula yang akan reject kita. By that time, tak bolehlah cakap yang takaful ni kejam lah. Sebabnya ini adalah salah satu kriteria utama untuk membolehkan kita lulus untuk mendapat coverage medical card tu. Kena sihat. Tips kedua, ambil waktu sihat supaya semua cover. Okey, tips ketiga, ambil 2 tahun sebelum sakit. Yang ni bunyi macam pelik sikit kan. Tapi okey, waktu sebenar untuk ambil medical card ni adalah 2 tahun daripada tarikh sebelum ni. 2 tahun daripada sekarang. Jadi contoh hari ni adalah 11 Jun 2021. Waktu yang terbaik ambil adalah 11 Jun tahun 2019. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Ini kerana dalam medical card ini kita ada waiting period. Setiap penyakit ini ia ada tempoh menunggu. Bukannya kita ambil hari ini terus cover semua. Okey, cerita sikit saja. Untuk waiting period ini, lepas contoh hari ini anda ambil polisi. Okey, esok akan terus cover untuk accident. Untuk accident tak ada masalah. Sebab accident ni benda yang unexpected, nak berlaku bila, dekat mana, kita tak tahu kan. Jadi accident cover on the spot, tak ada masalah. Okey, selepas 30 hari, hari ke-30 polisi, baru start cover untuk sakit-sakit virus. Contohnya demam denggi, food poisoning, apa lagi, influenza, sakit-sakit virus selepas 30 hari. Okey, selepas 120 hari, 4 bulan, barulah cover untuk sakit-sakit kronik dan sakit-sakit kritikal. Okey, apa itu sakit kronik? Okey, ini sakit kritikal, yang ni sakit kronik. Boleh tengok dalam list ni, kita cover 43 jenis sakit kritikal dan juga sakit spesifik. Lepas 4 bulan daripada tarikh pendaftaran, barulah anda entitled untuk mendapat coverage sakit kritikal dan sakit kronik. 4 bulan Okey, tetapi untuk
untuk polisi bawah 2 tahun. Okey, polisi bawah 2 tahun dia ada contestable period. Maksud contestable period ini, syarikat takaful berhak buat investigation seandainya pemilik polisi ini terkena sakit kronik dan sakit kritikal bawah polisi 2 tahun. Bermaksudnya contohlah sekarang, contoh dah lepas 120 hari, dah start cover kan, sakit kritikal kan, tiba-tiba kena kanser, cover ke tak? Okey, jawapan dia sebabkan polisi baru 4 bulan, which means bawah 2 tahun lagi, polisi itu akan dikenakan investigation. Maksud investigation ini bukannya kita reject, tapi syarikat takaful berhak untuk tahu adakah penyakit ini baru ada, adakah penyakit ini tidak ada sebelum anda mendaftar polisi takaful ini. Yang inilah dinamakan investigation. Bila berlaku investigation, penggunaan medical card akan di hold dulu. Maksudnya anda tak boleh guna medical card sehinggalah penyiasatan ini selesai. Okey, macam mana investigation dijalankan? Okey, sebagai ejen, saya dikehendaki untuk mengambil segala rekod kesihatan anda yang anda pernah buat di mana. Contoh dekat hospital Kelang pernah pergi. Jadi saya terpaksa pergi hospital Kelang, ambil rekod, submit pada Prudential. Prudential akan analyse. Dia akan tengok betul ke sakit yang baru ada ni tidak berlaku sebelum ambil polisi ni. Jadi cuba bayang kalau anda mempunyai medical history yang banyak, pernah sakit ni, pernah sakit tu. Bila berlaku investigation, yang ni akan jadi lama sikit. Sebab contohlah, macam saya pernah kena investigation di 3 hospital. Hospital Selayang, klinik, 1-2 hospital, 3 klinik. Saya pernah kena. Jadi bila melibatkan sektor kerajaan ini, permohonan untuk medical report tu pun at least sebulan. So cuba bayang kalau 3 hospital macam mana. Itu belum masuk 3 klinik lagi. Untuk klinik biasanya 28 hari bekerja, dia akan proses. Jadi dekat situ penggunaan medical card akan di hold dululah. Saya kena request kepada hospital dulu rekod kesihatan. Dapatkan report tu, saya kena submit pada Prudential. Barulah Prudential akan analyse betul tak sakit ni baru ada. Jadi contoh bila dah cek semua tak ada, maka akan cover lah. Jadi itu yang berlaku untuk polisi bawah 2 tahun, contestable period. So jangan bertangguh lah. Jawapan dia, semakin anda bertangguh, semakin anda mempunyai tendensi, kebarangkalian untuk mempunyai rekod hospital. Bila banyak rekod hospital, maka akan berlaku banyaklah investigation. Okey, itu tips ketiga, ambil 2 tahun sebelum sakit. Okey, last kali, tips keempat, ambil plan yang sesuai, bukan plan yang murah. Okey, sebab apa? Yelah, saya faham dalam keadaan sekarang ini, kita sebagai pengguna berhak, kita berhak untuk memilih produk yang kita nak ambil itu, of course relate to our financial kan. Jadi cuma kadang-kadang tu saya kena bagi tahu lah. Bila kita ambil medical card yang paling murah, contoh kita nak cakap dekat ejen, saya tengah survey, saya nak yang paling murah. Okay, one thing kita kena tahu, paling murah bermaksud coverage paling minimum. Kita tak boleh expect yang akan cover banyak. Jadi that's why jawapan saya bukan ambil plan yang murah, ambil plan yang sesuai. Mungkin sebab saya pernah jumpa orang nak ambil medical card berharga RM50. Jadi jawapan ni tak ada lah. Sebab medical card ni, to be logic lah, company nak cover anda sebanyak RM150,000 setahun untuk warded di hospital swasta. Logik ke tak nak bayar RM50 sebulan? Jawapannya tak logik lah. Sebab untuk medical card ni minimum price lah, saya cakap untuk umur 20-an ke atas, at least lebih kurang RM100 dah sekarang. Jadi tukar mindset kita, bukan ambil yang paling murah, tapi ambil yang paling sesuai dengan kita, ikut kepada keperluan dan bajet kita. Okey, jadi sebut pasal murah ini, sekarang ni dengan Prudential, kepada yang berumur 20-an ke atas, starting price untuk mencarum adalah lebih kurang RM95 ke RM100, bergantung kepada umur, risiko pekerjaan dan status merokok. Jadi semakin banyak risiko kita, semakin bertambahlah harga caruman, sebab risiko kita meningkatkan. Jadi pada saya, minta advice yang betul-betul.
1, 4 ni dah boleh jadi tips pada anda kan. Kelima, saya tambah sikit, bila nak buat survey, ramai yang nak buat survey, cuma dia tak tahu nak start macam mana. Okey, untuk survey first kali, minta agent explain. Satu, berkaitan dengan detail plan. Anda berhak untuk tahu setiap detail plan. Yang ni sebagai klien pun kita sendiri kena cakna. Sebab perlindungan ini kita yang untuk melindungi kita. Jadi jangan ambil sikap acuh tak acuh lah. Kena tahu benda ni. Kedua, minta agent explain berkenaan dengan waiting period, tempoh menunggu untuk setiap penyakit. Ketiga, minta agent explain berkenaan dengan kenaikan harga. Ada plan yang ada kenaikan harga, ada yang tiada. Jadi yang tu minta agent explain. Okey. Keempat, minta agent explain berkenaan dengan cara nak order. Berapa kena bayar deposit, macam mana nak order. Jadi 4 benda tu, at least anda dah ada satu overview apa yang anda nak survey sebenarnya. Sebab kadang-kadang mungkin nak survey ni pun tak tahu dia nak survey apa. Jadi untuk pertanyaan lanjut berkenaan dengan medical card, cara nak order, apa coverage, boleh contact saya. Saya disertakan link di bawah. Boleh contact saya explain detail satu persatu, supaya tiada perselindungan antara kita. Jadi itu sahaja sekian pada saya, tips-tips untuk buat perlindungan takaful. Okey, tips dah ada, bila anda nak ambil action. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.